untuk permulaan ni kita akan mula dengan nak semua panel nampak muka dulu. Kemudian saya jemput untuk kenalkan diri, jadi kita akan buka slide masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan selamat petang saya ucapkan kepada seluruh rakyat Malaysia, petugas-petugas frontliner barisan depan yang siang dan malam mengerah tenaga demi rakyat Malaysia untuk kita memastikan wabak COVID-19 ini dapat kita tangani bersama. Jadi kami mewakili Aeronerv, SAASIA dan juga MMU, Central of Computational Intelligence, kita mengucapkan syabas dan tahniah, dan kita berbangga dengan usaha yang dilakukan oleh para frontliners, doktor, polis, tentera dan juga penjawat-penjawat awam yang lain. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan seperti yang Aeronerv telah war-warkan dalam page kami, dalam grup-grup Telegram dan sebagainya, berkenaan dengan webinar Agriculture 2.0, iaitu kita akan bincangkan tentang masa depan teknologi pertanian, the future of farming technology. Jadi pada hari ini saya bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian 3 orang ahli panel kita yang saya kira layak dan mempunyai capability untuk berkongsi bersama-sama dengan kita berkenaan dengan masa depan bagi teknologi pertanian. Jadi sebelum tu izinkan saya perkenalkan dulu beberapa ahli panel yang kita jemput. Yang pertama ialah Encik Nizal Syafiq. Jadi Encik Nizal Syafiq merupakan Business Development Manager ataupun pengurus perkembangan bisnes Aeronerv, yang mana beliau juga merupakan seorang yang mengetuai Terra Agra, iaitu Head of Terra Agra, iaitu solusi pertanian tepat Aeronerv. Beliau berpengalaman sebagai advocate untuk drone bagi pertanian
dan telah dilantik sebagai konsultan ataupun perunding untuk pemetaan dan analisa tumbuhan di atas tashkil ni. Jadi lantikan ini dilantik oleh Nahrim, National Hydraulic Institute Malaysia, dan beliau juga merupakan teknologi konsultan bagi ladang tanaman nenas yang diusahakan bersama-sama dengan SAT Asia, iaitu Singularity Aerotech Asia. Jadi Encik Nizal boleh angkat tangan, Encik Nizal. Okey. Jadi seterusnya kita pergi pada panel kita yang kedua. Alright. Okey. Panel kita yang kedua iaitu Encik Afif Badrul Hisham. Jadi Encik Afif Badrul Hisham merupakan Ketua Jabatan Perkembangan Bisnes untuk SAT Asia, iaitu Singularity Aerotech Asia, yang mana bernaung di bawah syarikat Strain Aerospace. Jadi beliau berpengalaman sebagai aerospace engineer yang menguruskan stress analysis khususnya untuk commercial aircraft, dan penyedia solusi Zero G IoT dan dashboard 1, iaitu ni akan diceritakanlah oleh Encik Afif apakah itu dashboard 1. Dan beliau juga merupakan perintis untuk solusi smart farming bagi tanaman nenas, dan juga sebagai seorang pakar runding untuk industri aerospace, iaitu aero angkasa, dan juga sumber manusia. Jadi seterusnya kita pergi kepada ahli panel kita yang dalam poster bertanjak, tapi hari ini tak ada tanjak pula. Okay, Dr. Khair Razlan. Dr. Khair Razlan baru sahaja menamatkan PhD beliau di University Oxford pada tahun 2019, dan beliau pernah viral di laman sosial, The Vocate dan sebagainya, mengambil ijazah beliau dengan memakai tanjak di University Oxford. Dan beliau merupakan Doktor Filosofi in Healthcare Intelligence. Dan tajuk tesis beliau iaitu, mungkin anda faham kot, tapi saya kurang faham sikit. Tajuk tesis beliau iaitu Learning Sonographic Views Using Multiple Proposal Approach. Dan sekarang ni bertugas sebagai seorang pengkaji ataupun researcher di Center of Engineering Computational Innovation. Jadi beri tepukan kepada semua ahli panel kita. Mungkin boleh bagi tepukan di rumah masing-masing lah. Okay? Jadi untuk kita bincang lebih lanjut, jika kita lihat sekarang ini, lebih lagi pada era wabak COVID-19 dan sebagainya, kita lihat berlaku isu-isu yang baru timbul, iaitu keselamatan makanan kita, food security. Adakah cukup bekalan makanan kita? Baru-baru ini dilaporkan bahawa bekalan beras hanya tinggal untuk beberapa bulan sahaja, selepas kita kata import beras daripada Vietnam dan sebagainya dikurangkan. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari sudut GDP negara bagi hasil pertanian, daripada keseluruhan GDP tersebut 7.3% adalah untuk adalah berkenaan pertanian. Jadi kita lihat dapat di sini bahawa bidang pertanian ataupun agriculture khususnya untuk makanan ini begitu penting untuk negara ini dari sudut food security, survivability dan juga kemandirian masyarakat Malaysia. Jadi tanpa melengahkan masa, saya akan teruskan forum kita kali ini. Jadi bukan syarat, kita kata atur cara forum kita pada kali ini adalah setiap ahli panel dia berikan masa selama 7 minit untuk menjawab setiap soalan yang saya kemukakan. Dan kita akan ada soalan terakhir sekali, itu soalan bonus, iaitu ahli panel perlu menjawab selama maksimum 2 minit. Jadi ahli panel dalam maksimum 7 minit tersebut bebas menggunakan slide jika anda ingin gunakan slide, ataupun jika tak ingin gunakan slide, boleh sampaikan saja melalui audio. Okay, jadi saya pergi kepada ahli panel kita yang pertama, Encik Nizal. Okay, Encik Nizal, adaptasi teknologi dalam pertanian sering disinonimkan dengan pertanian tepat dan juga perladangan pintar, ataupun kita sebut precision agriculture and smart farming. Jadi boleh Encik Nizal kongsikan apakah itu perladangan pintar? Silakan.
Okey, baik. Terima kasih kepada Encik Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua penonton. Saya harap suara saya ni dapat didengari sebab kawasan sini line memang agak kurang baik lah. Baik, jadi semoga penonton-penonton semua dalam keadaan yang baik dan dapat memanfaatkan sesi yang dianjurkan oleh Erona pada petang ini dengan sepenuh manfaat lah. Baik, jadi kembali kepada soalan yang tepat ataupun dalam bahasa Inggerisnya lebih dikenali sebagai precision agriculture. Dan ada juga istilah-istilah yang biasa ini diguna dalam kalangan penggiat agriculture ataupun penggiat teknologi agriculture. Sebagai contoh, smart farming ataupun contoh lain adalah Site Specific Crop Management SSCM. Jadi ini adalah istilah-istilah yang sebenarnya merujuk kepada benda yang sama, iaitu pertanian tepat. Di mana in a nutshell, kalau kata kita nak faham tentang pertanian tepat ni apa sebenarnya, dia adalah satu praktis ataupun satu amalan ataupun dia adalah satu cara pengurusan. Di mana dia adalah satu amalan pertanian yang mana menggunakan sumber dan juga menumbuhkan ataupun menanam pokok ataupun tumbuhan itu secara tepat. Tepat yang kita maksudkan ni dari sudut bagaimana dengan pemantauan tanah, tepat dari sudut bagaimana kawalan penggunaan baja, kawalan penggunaan racun, tepat dari sudut di manakah lokasi penanaman yang sepatutnya ditanam, dan juga di manakah bagaimanakah sistem pengairan sesuatu ladang itu sendiri. Jadi untuk kita mudah faham, untuk mudah bahasanya, untuk kita explain, pertanian tepatnya adalah bagaimana untuk kita menumbuhkan sesuatu tumbuhan ataupun sesuatu tanaman pada kadar yang diperlukan dan pada kawasan yang sepatutnya dan pada keadaan yang terbaik supaya hasil yang dapat dikeluarkan daripada pertanian itu adalah hasil yang terbaik pada kadar produktiviti yang tinggi. Jadi itu adalah idea tentang penanaman tepat ni, di mana ia melibatkan pengolahan data yang besar. Saya nak lebih mudahkan untuk kita faham tentang pertanian tepat ni. Bukanlah sebelum adanya teknologi pertanian tepat ni, bukanlah petani-petani ini menanam secara tak tepat ataupun bukanlah petani-petani ini menanam secara rambang. Tapi nak mudahkannya, menanam menggunakan data atau info ni dah berlaku sejak lama dah berlaku seawal manusia untuk buat agriculture sendiri. Sebagai contoh, kalau sebelum ni, kalau kata sekarang manusia menggunakan data yang ada pada sensor, yang ada pada kamera, yang ada pada mana-mana sahaja gadget ataupun alatan. Sekarang ni kalau dulu mereka hanya bergantung kepada panca indera. Kalau kata mereka lihat satu tanaman itu berpenyakit ataupun apa mereka akan buatlah, mereka akan buang tanaman yang rosak tu. Dan itu adalah data driven decision making. Maksudnya dia menggunakan data yang ada pada mata dia ataupun data yang pada apa yang dia perhatikan di tanah tu. Itu adalah itu adalah agriculture yang moden ni, adalah kita bercakap tentang bagaimana kita nak mengolah big data yang besar, sama ada data tu melibatkan kawasan penanaman yang sangat besar, melibatkan bilangan pokok yang sangat besar, bagaimana kita nak mengolahkan semua maklumat yang berada di ladang tu kepada satu tindakan yang tepat untuk kita menyelesaikan masalah yang ada pada tanaman tu. Saya nak tengok kepada sejarah sikit, saya contoh sejarah sikit. Bagaimana precision agriculture ni boleh muncul sebenarnya di awal 1980-an. Ketika itu a group of farmers dia cuba untuk membuat peta berdasarkan keadaan tanah. Jadi itu antara teknologi yang awal. Dan kemudian dan ketika 1980-an itu juga muncul teknologi GPS. Dan sebab tu di penghujung 1980-an dalam precision agriculture ni kita dah mula integrate teknologi global positioning system
untuk menjadi salah satu data yang membantu petani untuk menanam secara tepat ataupun menanam secara efisien. Dan itu adalah background tentang bagaimana kemunculan precision agriculture ni di awal-awal kemunculannya. Dan mula diimplementasikan secara meluas, secara komersial di pertengahan tahun 1990-an di mana dimulakan oleh US, di mana dia mula mengintegrasikan keadaan tanah ataupun soil condition sesuatu ladang tu dengan data daripada GPS. Di mana dia melihat image daripada satelit bagaimana keadaan tanaman yang ditanamlah di kawasan suatu itu. Dan itu antara aplikasi awal teknologi penanaman empat yang berlaku dekat US lah. Jadi itu sedikit background lah saya nak mudah faham ni tentang smart farming. Ini belum kita sentuh lagi tentang bagaimana kita mengintegrasikan teknologi-teknologi lain, sebagai contohnya autonomous robot ataupun autonomous tractor, di mana alat-alat ini sebenarnya dia kembali kepada fungsi yang saya dah jelaskan tadi. Dia adalah alat untuk mengumpul data, di mana dia mengurus data untuk mengurus penanaman secara tepat. Okey, terima kasih Encik Nizal. Jadi kalau kita lihat tadi apa yang Encik Nizal sebut berkaitan dengan penanaman tepat ni sebenarnya dah mula lama dah. Mungkin pada awalnya penanaman tersebut secara biasa menggunakan tools ataupun alat-alat yang biasa digunakan, menggunakan tangan dan sebagainya, kemudian digembala menggunakan lembu, dan revolusi tersebut berkembang lagi kan, khususnya selepas berlakunya industri revolusi di Eropah. Jadi untuk lebih lanjut saya ingin tanya pada Encik Afif. Okay, jadi pelandangan pintar ataupun smart farming ini kita tidak boleh pisahkan dengan revolusi industri ataupun industri revolusi 4.0 dan juga Internet of Things. Jadi boleh Encik Afif kongsikan, jadi apakah itu sebenarnya industri revolusi 4.0 dan Internet of Things, khususnya dalam bidang pertanian? Okey, terima kasih saudara Muslim selaku moderator, dan terima kasih Aeronef di atas pelawaan untuk bersama dalam webinar pada kali ini. Ya, jadi saya terus ke soalan yang diajukan tadi berkenaan dengan revolusi industri 4.0 dan juga IoT. Ya, bila kita bercakap tentang agriculture 4.0 ni, memang tidak kita kena berbicara sedikit tentang revolusi industri 4.0. Tapi sebelum kita nak faham apa itu revolusi industri 4.0 ni, kita kena faham dulu revolusi industri itu apa, ya, supaya kita ada konteks. Jadi kalau saya nak ringkaskan revolusi industri ni, kita nak cakap revolusi industri ni dia ada dua elemen yang penting yang kita kena faham lah. Elemen yang penting, satu adalah elemen pencetus, apa yang mencetuskan revolusi itu, dan yang kedua adalah elemen yang ataupun hasil daripada revolusi, apa yang revolusi itu bawa kepada dunia. Jadi kalau kita tengok daripada revolusi yang pertama sekali, apa yang mencetuskan adalah teknologi engine warp, ataupun steam engine. Okey, jadi steam engine dia mencetuskan revolusi di mana terhasilnya machineries. Okey, itu dalam revolusi yang pertama di kurun ke-17, 18, 19. Dan seterusnya revolusi yang kedua, pencetusnya adalah elektrik. Bagaimana manusia ni dia jumpa elektrik, dia pakai elektrik, maka elektrik ni dia menghasilkan pula satu sistem yang baru dalam industri yang kita panggil mass production dan juga assembly line. Okay. Jadi tenaga elektrik yang kita dapat tu digunakan untuk menghasilkan sistem assembly line dan mass production. Itu di dalam lewat kurun ke-19 ke 20 sehinggalah ke tahun lebih kurang dalam 1970-an. 1970-an kita ada revolusi industri yang ketiga. Yang ketiga ni yang memulakan revolusinya adalah sektor elektronik. So pada revolusi yang ketiga ni kita mula mencipta transistor, kita mencipta integrated circuit dan akhirnya ada komputer. Dan benda ni mencetuskan revolusi yang ketiga, iaitu dia menghasilkan teknologi automation dan robotik, otomasi dan robotik. Jadi itu adalah tiga revolusi industri. So, jadi bila kita bercakap tentang revolusi industri 4.0 ni, dalam kerangka yang sama, pencetus dia sebenarnya agak berbeza dari segi pencetusnya banyak sebenarnya. Dia bukan macam yang sebelum ni ada satu-satu teknologi, yang ini dia kesinambungan teknologi. Kenapa kesinambungan teknologi ni boleh mencetuskan revolusi? Sebab dia adalah dia punya kemajuan teknologi yang kita nampak sekarang ni dia exponential. Dia terlampau laju, pesat, tak macam yang revolusi yang sebelum ni. Okay? Jadi kalau kita nak bincang pasal teknologi yang cetuskan industri 4.0 ni ada banyak. Tapi saya boleh rumuskan kepada 4. Yang pertama teknologi sensor. Jadi sekarang kita ada teknologi sensor yang murah, yang senang untuk didapati.
mampu milik, mampu pakai, dan yang terutamanya dia adalah sensor yang tepat, boleh bagi bacaan yang tepat dan jitu, dan semua orang boleh beli. Okey, itu yang teknologi pertama. Teknologi kedua, kita ada teknologi connectivity. Okey, connectivity ni cakap pasal macam mana semua alat-alatan peranti ni dia boleh berhubung. Sebab kita dah ada wireless connection, kita dah ada 5G, 4G, 3G dan sebagainya. Jadi data transmission tu dia semakin mudah, semakin besar data boleh transmit, semakin cepat, semakin kerap, dan data losses, data yang hilang pun semakin kurang. Jadi itu pun enabler dia, pencetus. Yang nombor 3 adalah kita punya teknologi penyimpanan data. Bagaimana sekarang kita boleh simpan data almost orang kata unlimited. Kita ada terabytes after terabytes of storage yang kita boleh pakai untuk simpan data. Dan yang keempat adalah data processing, ataupun computational power. Kalau sebelum ni mungkin kita ada data tapi kita tak boleh nak proses sebab hanya beberapa biji superkomputer yang ada di dunia saja yang boleh proses. Sekarang kita ada pula teknologi komputer yang affordable, yang mampu milik, yang mampu pakai, ramai orang boleh pakai, dan dia boleh gunakan data ni, boleh proses dan ambil manfaat daripada data. Jadi ini empat pencetus revolusi industri 4.0. Dan apa hasil dia pula? Disebabkan ada 4 teknologi ni, yang 4 teknologi ni pula sebenarnya dia bukanlah teknologi baru, dia cuma kemajuan dari teknologi yang mungkin ada daripada zaman dulu. Cumanya kemajuan itu sangat besar, membawa kepada industri 4.0. Selalunya kita akan cakap pasal IoT, Internet of Things. Selain daripada Internet of Things, kita ada CPS, Cyber Physical System. Kita ada Artificial Intelligence, kita ada Machine Learning dan sebagainya. Ini semua adalah hasil yang kita nampak sekarang daripada revolusi industri 4.0. Kalau saya nak rumuskan hasil dia ataupun industri 4.0 ni sebenarnya adalah smart everything. Kalau kita ada kilang, kilang yang biasa, car factory, sekarang kita ada smart factory. Kita ada kereta, smart car, kita ada smartphone dan sebagainya. So, apa sahaja alatan yang kita letak nama pintar ni sebenarnya adalah kesan daripada revolusi industri 4.0. Dan kalau kita tengok pula Internet of Things, kalau kita pergi pada IoT. Jadi IoT ni sebenarnya apa? IoT ni sebenarnya adalah dia punya fokus dia kepada connectivity. Bagaimana peranti satu dunia ni dia boleh berhubung sesama sendiri dan berhubung ke satu platform atau beberapa platform dan boleh berkongsi data. Jadi bila kita bercakap pasal IoT ni, dia ada 4 benda juga yang kita ingat. Satu, dia connected, interrelated. Lepas tu dia ada setiap satu tu ada unique ID. Kalau sebelum ni kita ada banyak barang, tapi kita tak boleh nak bagi IP address. Sekarang sebab ada kemajuan dalam connectivity dan sebagainya, kita boleh bagi ID pada setiap barang. Ini penting sebab bila big data analysis yang kita nak buat, kita boleh pinpoint sumber data yang kita ada. Dan lepas tu yang nombor 3 pula, dia sentiasa memberi data. So continuously dia bagi data, dia share data. Dan yang terakhir sekali, tak perlu banyak human intervention. Maksudnya dia satu proses yang ataupun satu teknologi, satu sistem yang autonomous, yang manusia tak perlu nak campur tangan. So apa advantage-nya adalah dia tamper proof. Tak banyak orang kata boleh tipu dari segi maklumat, dari segi data yang didapat. Jadi itu adalah IoT. So kalau kita nak tengok IoT dalam kerangka IR 4.0 ni sebenarnya dia batu asas. IoT inilah adalah satu orang kata sistem yang akan kumpul data dan seterusnya akan enable CPS. CPS ni bila mana kita ada data, kita bagi komputer proses komputer tu bagi balik pada mesin tu buat sendiri tanpa campur tangan manusia. Dan lepas tu kita ada artificial intelligence, machine learning dan sebagainya. Jadi itulah IoT. IoT adalah sebahagian daripada industri 4.0 dan industri 4.0 ni pula dia punya application-nya bukan sahaja kepada bidang pembuatan, bidang otomotif, aerospace dan sebagainya, tapi dia semua bidang termasuklah pertanian. Jadi kita sekarang dapat lihat macam mana teknologi ni sekarang dipakai oleh sektor-sektor lain seperti pertanian yang kita akan kupas lebih lanjut lepas ni. Okey, terima kasih kepada Encik Afif atas ulasan tersebut. Jadi saya tertarik dengan term yang Encik Afif pakai berkenaan dengan continuous data dan juga data yang diberi itu real time dan juga boleh diproses untuk mengeluarkan satu output yang boleh membantu para petani khususnya untuk mengeluarkan kita kata action atau tindakan selanjutnya berdasarkan data yang kita kumpul. Jadi kita sedia maklum bahawa jika kita ambil dalam skop perbincangan kita pada hari ini, kita memfokuskan pada drones, pada IoT, kepada medium-medium yang mengumpulkan data. Jadi kita lihat sensor daripada drone dan IoT device ni digunakan untuk mengumpulkan data bagi membantu petani dan bagi membantu mereka untuk mengusahakan ladang itu dengan lebih baik. Jadi soalan saya kepada Dr. Khair, jadi semestinya jika kita kata dalam mungkin kalau 24 hektar ladang,
kita masih boleh usahakan lagi untuk dapatkan data dan proses sendiri di sama ada di server dan sebagainya kan, conventional punya proses menggunakan tenaga manusia. Namun jika kita katakan dalam satu Malaysia punya tanah kan, mungkin jutaan hektar untuk tanah pertanian ini, jadi semestinya ia memerlukan kita kata bantuan daripada mesin, artificial intelligence ataupun machine learning. Jadi boleh Dr. Khair kongsikan apakah itu artificial intelligence dan juga machine learning, khususnya untuk diaplikasikan dalam bidang industri dan juga pertanian. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih kepada Aeronerv dan rakan-rakan forum pada petang ini. Jadi sebelum saya pergi lebih jauh, seperti yang diperkenalkan, saya Razlan Osman daripada Multimedia University. Sekarang pensyarah lah, syarah dari rumah. So hari ini kita akan berbicara sedikit tentang machine learning. Saya akan kongsikan sedikit slide dan menggunakan bahasa yang mudah faham lah. Sebab bila kita nak berbicara tentang technical ni pada orang kebiasaan mungkin tak berapa clear. Jadi saya share sikit slide yang saya prepare kat sini. Jadi dia ada beberapa terma yang kita boleh kaitkan dengan kepintaran buatan dalam bahasa Melayunya ataupun artificial intelligence. Yang sudah bermula pada lebih kurang 1950 tahun 1950, awal 1950. Dr. Khair, di mana slide tak keluar. Slide tak keluar. Okey. Tamam Okey, nice. So ada timeline guys tu, bila kita bicara tentang kepintaran buatan ataupun artificial intelligence, ramai yang berbicara tentang machine learning ataupun artificial intelligence ataupun deep learning. So mana satu datang dulu? Jadi dalam secara besar, topik besarnya, ketika diintroduce-nya, term yang di-coin ataupun term yang diperkenalkan kita panggil artificial intelligence. Di mana manusia cuba berfikir dalam kerangka bagaimana untuk mencipta satu sistem seperti yang saudara Akif katakan tadi, mampu membuat keputusan secara automatik bagi pihak manusia. Dan kemudiannya ketika tahun 1980 dan popularnya pada awal tahun 2000, bila mana researcher menemui satu cara untuk mempelajari data dengan lebih cepat dan membuat keputusan yang sebelum ni mungkin mengambil masa yang lama. Dan ia juga berkait dengan yang kata tadi revolution yang berlaku saban tahun, di mana komputeran ataupun hardware daripada segi hardware, daripada perisiannya, perkakasan hardware dan software semakin maju, jumlah memori juga semakin tinggi. Jadi membolehkan researcher pada abad yang baru ni mencuba apa benda teknik yang mungkin dahulunya tidak boleh di atas limitasi hardware dan software yang ada pada ketika itu. Okay. Jadi AI ni satu payung yang besar, di dalamnya ada machine learning, iaitu teknik mempelajari data ataupun teknik membuat keputusan berdasarkan data yang ada, dan kemudian baru ini tahun 2000 lebih kurang 2010 ke atas ada satu teknik yang dinamakan deep learning yang lebih canggih lah. Jadi apa pun kepintaran buatan ni adalah satu usaha manusia untuk replicate ataupun mimik kebolehupayaan manusia ataupun akal manusia, brain, untuk membuat sesuatu keputusan. Okay. Jadi kalau boleh saya gunakan gambar yang lebih mudah. Ini gambar anak saya, Fakih, yang sedang bising kat bawah tu. Umur dia sekarang 3 tahun. Jadi bila kami memandu, biasalah mak ayah kalau berjalan pun dia akan perkenalkan ini bas. Jadi nampak bas, kita cakap bas. Jadi dia dapat bezakan antara kereta yang kecil dan bas yang besar. Jadi bila dia nampak bas yang lain, dia kata bas. Bila dia kata kereta, dia tak kata kereta lah, dia akan nampak satu benda, sebab bas ni tak selalu lalu. Jadi bila lalu di tepi kereta, dia akan kata bas. Cuma masalahnya bila dia nampak lori pun dia panggil bas. Dia nampak lori, dia panggil bas juga. Jadi kita terpaksa membetulkan. Ini yang kita panggil bagaimana hebatnya brain manusia ni belajar. Jadi apa yang ditunjukkan oleh bayi sekecil Fakir tadi, pembesarannya adalah proses koleksi data, labeling data dalam bahasa mudahnya, supaya akhirnya dia boleh membezakan yang mana satu bas, yang mana satu lori, dan mana satu haiwan dan sebagainya. Jadi bila sekarang ni mungkin ialah daripada sukar dulu dia dah boleh labelkan,
Dan mungkin lebih complicated, adakah bus tu satu tingkat ataupun dua tingkat, kan? Bagaimana dibuat keputusan itu? Itulah lebih kurangnya kalau kita nak gambarkan apa itu machine learning. Dan manusia cuba membuat satu model untuk replicate bagaimana brain berfungsi. Dan apakah keputusan yang berlaku di dalam otak manusia dalam membuat satu klasifikasi ataupun decision, keputusan. Okay. So dia ada beberapa benda lah kalau kita lihat daripada contoh saya tadi. Yang pertamanya kita boleh ambil satu data daripada IoT, sensor dan sebagainya dan kita labelkan. Kita bagi label ini adalah rumput rempai dan ini adalah nenas, adalah kelapa sawit dan sebagainya. Kita bagi label. Sebagaimana saya bagi label kepada anak saya, ini adalah bus, ini adalah lori dan dia akan belajar bila nampak data yang baru. Ataupun kita boleh biarkan dia learn, explore dengan sendiri. Dengan sendiri. Pun satu juga teknik. Kita melihat bagaimana anak-anak melihat perlakuan orang dewasa dan sebagainya dan dia akan belajar tanpa label. Mungkin dia lihat bagaimana otak manusia, itu kita panggil unsupervised learning, machine learning. Sejenis juga cara, dan ada di sana reinforcement learning. Di mana kadang-kadang kalau anak kita salah tadi, bila dia sebut bus adalah lori, kita betulkan ini adalah bus. Jadi dia akan betulkan dia punya persepsi brain ataupun apa yang ada pada neuron brain ni bagaimana. Itu kita wallahu ta'ala alam di dalam ni. Cuma daripada segi machine learning ni kita belajar untuk modelkan dan memberikan input, reward dan penalty. Dan bila mana sistem yang kita guna pakai cipta tadi membuat satu keputusan salah dan kita cuba betulkan, itu kita panggil reinforcement learning. So dia boleh jadi supervised, kita bagi label, unsupervised, tak ada label langsung, kita biarkan sistem tu belajar sendiri, kita bagi data dan dia akan grupkan lah. Mungkin kalau lori tu kepala dia besar ataupun badan dia kecil, atau kalau kereta tu saiz dia begini-begini, ada sisi yang sebagian ada lampu yang bentuk je macam ni kan. Jadi dia ada benda feature yang kita panggil feature lah. Begitu juga dengan bagaimana dia belajar burung kan, haiwan, tumbuhan dan sebagainya. Seperti sebagaimana kita pun belajar lah. Jadi of course bila semakin dewasa kita sebenarnya collect data yang banyak lah. Banyak kita pelajar pelbagai sisi kan. Di kelas ataupun informal atau formal kita cuba labelkan dan kita akan di dalam diri kita, dalam brain kita ada koleksi data yang banyak. Saya suka juga bawa contoh ni. Contoh bila kita nak label satu bentuk tu segi empat ataupun tak. Apakah features ataupun ciri yang kita cari. Dia mesti empat sisi. Sisi-sisi mesti sama panjang. Dia perpendicular, sisi dia tak boleh sengit sedikit. Mesti 90 darjah. Dan juga bentuk dia tertutup. Jadi kalau bukan mungkin pentagon, mungkin hexagon. So ni adalah features. Jadi bila kita berbicara tentang gambar ataupun dia boleh jadi 1D signal, boleh jadi 2D, gambar yang biasa kita lihat, natural image, atau boleh jadi 3D, dia ada X, Y dan Z direction. So semua ini ada features yang kita panggil features ataupun ciri-ciri yang tertentu. Contoh macam apa yang saya gunakan di sini. Mungkin kalau kita lihat bagaimana Facebook mencadarkan kepada kita untuk tag kawan kita dalam gambar yang kita baru upload. Apakah ciri-ciri yang membolehkan Facebook tahu bahawa itu adalah si Fulan bin si Fulan dan bukan si Fulanah binti si Fulanah contohnya. Dan Ahmad bukannya Ali, Ali bukannya Siti. Jadi di sana ada beberapa ciri. Mungkin dilihat daripada segi mata dia sepet ke tak. Kan kalau sepet mungkin acong. Kan. Jadi kalau daripada segi warna kulit dia, daripada segi bentuk hidung dia, tirus ke, penyek ke, sepet ke dan sebagainya. Telinga dia besar, kecil. Dan mulut panjang, tersenyum. Jadi kadang-kadang kita lihat, kadang-kadang kita pelik rasa kadang-kadang apa iklan datang mencadangkan dan sebagainya. Bergantung pada, saya teringat satu siri seminar di Oxford dulu. Mereka yang buat Facebook ni, dia punya research machine learning di Cambridge. Jadi dia cerita bila kita upload ni, gambar-gambar tu adalah free kepada mereka. Itu adalah data untuk mereka belajar bagaimana menilai emosi kita. Dan dia bergantung pada kita punya status tu, dia kaji kalau gambar macam ni marah ataupun senyum ataupun gembira dan sebagainya. So ni image features lah, dia boleh jadi ikut kita. So beza machine learning dengan deep learning tadi, machine learning ni manusia fikirkan. Contoh tadi segi empat, segi empat mesti ada 4 sisi. Tak boleh jadi 5. Mesti ada sisi yang sama. Jadi bila kita design features tu handcrafted, maknanya kata manusia sebagai researcher, dia bagi input kepada model untuk model dan cari gambar-gambar yang lebih kurang sama. Adapun deep learning,
satu teknik yang lebih advance di mana kita campak aja data tu, kita ambil gambar daripada drone ataupun daripada kamera, daripada selfie dan sebagainya, kita campakkan ke dalam mesin. Okey, nah sekarang ni aku ada 5 kelas contohnya kan, kami ada 5 kelas A, B, C, D, tolong grupkan. Jadi dia akan cari ciri-ciri yang sama automatic kan, tanpa kita perlu fikirkan, dan ini yang menjadikan deep learning ketika ini amat popular lah. So saya bagi satu contoh ni, classifier. Bila kita ada setakat ini jelas mana kata bahasa yang saya gunakan boleh diikuti. Hello, boleh dengar? Okay By the way, ada 1 minit lagi. Okay, so slide ni pula last tentang classifier. Jadi bila kita dah ada features tadi, model tu macam mana? So dia boleh jadi banyak. Ada yang guna random forest, deep learning, boosting tree dan sebagainya. So contoh yang paling mudah saya bawa dekat sini, contoh gambar ni. Bagaimana kita nak tahu gambar ni adalah gambar di luar ataupun di dalam rumah. Jadi bila kita ambil gambar, kemungkinan model tu akan set. Oh, sebelah atas biru, mungkin di luar, sebab dalam biru ni kadang-kadang mungkin rumah dinding biru je lah. Di bawah mungkin ada pokok-pokok hijau. Jadi dia akan pergi buat decision. Setiap node tu akan bertanya, seolah-olah dia satu pertanyaan yang bermain di dalam kita punya brain lah. Di dalam kita punya brain. Apa itu, kat mana dia kan, warna dia apa, dan sebagainya. Jadi sort of all this question was didesign di dalam model kita tu untuk membolehkan akhirnya sesuatu model ataupun artificial intelligence ataupun machine learning yang berasaskan machine learning ni tadi membuat keputusan on behalf of manusia. Apapun message-nya ialah mungkin dia boleh mempercepatkan keputusan kita, tapi daripada segi accuracy ni still manusia is the best. Manusia is the best dari segi kebolehan kita untuk membuat satu keputusan. Cuma dia boleh membantu, artificial intelligence ni boleh membantu kita untuk mengurangkan kesilapan. Contoh bila doktor nak buat keputusan sama ada kanser ataupun tak, mungkin disebabkan dia penat, mungkin disebabkan dia bekerja hampir 24 jam, dia kekurangan di sana daripada segi fizikal dan sebagainya. Jadi bila sistem ada, dia akan mampu membantu. So it's complement, it's not a total replacement seperti apa yang kita takuti lewat ini. Jadi itu message saya tentang machine learning dan artificial intelligence lah. So harapnya boleh faham gitu. Okey, terima kasih Dr. Khair. Jadi para petani tak perlu risaulah dengan adanya machine learning dan deep learning ini, dia takkan menghilangkanlah peranan para petani di sawah dan sebagainya ataupun di bendang. Anda masih lagi boleh bertani dan sebagainya. Namun dengan kehadiran machine learning, deep learning, artificial intelligence, dia dapat membantu anda meningkatkan produktiviti dan melakukan keputusan dengan lebih tepatlah untuk membantu kita. Jadi untuk berlanjut berkenaan dengan machine learning dan deep learning, kita akan pergi pada soalan yang seterusnya. Namun sebelum itu saya akan pergi dulu pada Encik Nizal. Jadi Encik Nizal, jika kita lihat pada sekarang ini berlakunya yang memberi cabaran pada kita, iaitu kehadiran wabak COVID-19. Jadi wabak COVID-19 yang melanda ni menunjukkan keperluan kita kepada keselamatan makanan yang menjadi sumber kehidupan rakyat negara ini. Jadi jika kita lihat kepada Global Food Security Index pada tahun 2018, Malaysia berada di kedudukan ke-40 daripada 113 buah negara. Dan boleh saudara Nizal ulas berkenaan dengan kepentingan teknologi dalam menjamin keselamatan penghasilan makanan dari sumber tanaman makanan, khususnya contohnya stok makanan mentah, sayuran, buah-buahan, beras dan berjirin. Persilakan Encik Nizal. Baik, terima kasih kepada Encik Muslim atas soalan yang diajukan. Berkaitan dengan COVID, saya cukup tarik dengan berita yang baru keluar pada minggu lepas dan ada juga 4 hari lepas, keluar tentang bahawa Vietnam dan Thailand dah mula menghentikan ekspor beras atau nasi kepada Malaysia. Jadi itu antara satu key point yang penting kenapa kita kena address isu food security ni, isu yang serius. Memang food security ni saya rasa dia tak banyak dibincangkan baik dalam kalangan masyarakat umum ataupun mungkin golongan-golongan profesional yang tak masuk sangat dalam bidang food security ni. Tapi nak ceritanya, food security ni satu isu yang sangat-sangat kritikal kepada Malaysia. Sebagai contoh, sebelum saya olah tentang food security, saya nak bagi background. Pada tahun 1970-an,
dasar ekonomi ataupun ekonomi Malaysia ni sangat bergantung kepada agriculture. Dan masa itu pun memang kita agak struggle untuk kita nak meet dengan kita punya negara consumption, demand, penggunaan tu. Dan dalam Malaysia ni, untuk kita faham tentang agriculture, dia ada dua jenis agriculture. Pertama adalah penanaman untuk komoditi, sama ada sawit, ladang getah, dan yang sama jenis dengan ni lah. Dan satu lagi adalah untuk food production. Dalam penanaman komoditi, memang kita ni Malaysia sangat cemerlang. We are doing very well. And in fact, the value, kita punya value oil palm export kita 2018 and 70 billion and value export palm oil. Nak cerita ni memang untuk side plantation, untuk side komoditi memang sangat-sangat bagus. Tapi kontra kepada kita punya food production sangat-sangat rendah. Dan kita, sebab kalau kata kita ambil data daripada data statistik Malaysia, Jabatan Statistik Malaysia, kita hanya berjaya menghasilkan 71% keperluan nasi yang untuk diri kita. Maksudnya kalau kata kita produce 100% tu cukup untuk diri kita. Tapi sekarang ni kita even tak dapat nak produce nilai yang kita nak guna. Maksudnya kita kekurangan, boleh katakan quarter of our daily need tentang kita punya beras. Itu tentang nasi. Belum lagi kita cakap tentang kita kekurangan 40% buah, kita kekurangan 60% sayur, kita kekurangan 70% sumber ruminants, di mana untuk menampung kekurangan-kekurangan ni kita import daripada negara luar. Saya rasa sekarang ni tuan-tuan kalau duk mencari bawang dekat kedai-kedai pun sekarang ni bawang pun dah mahal. Itu antara sebab bawang yang kita dapat dekat Malaysia ni adalah bawang daripada India. Jadi memang kita sangat bergantung kepada import daripada India. Okay, so problem dia bila macam mana kalau kata negara-negara yang kita import ni sudah tidak membekalkan makanan-makanan tu. Itu satu isu lah. Dan satu sebab utama kenapa food security menjadi problem, sebenarnya bila cakap tentang penanaman untuk menghasilkan makanan, dia sangat-sangat sukar berbanding dengan kita menanam sawit, berbanding dengan kita menanam getah. Contoh lifespan untuk sawit ni 25 tahun. Tapi most food crops, sayur, nanas, dia dalam tempoh setahun ke 2 tahun. Even kalau kata sayur lagi lah, tempoh sebulan, 2 bulan, kita dah harvest. Jadi nak menumbuhkan sayur ataupun makanan ataupun tumbuhan ni, dia require a lot of manpower dan juga require banyak fertilizer dan pesticide. Dan kebanyakan fertilizer dan pesticide yang kita guna untuk penanaman sayur ni, kita import daripada negara luar. Jadi kat situ kita nampak ancaman food security ni satu benda yang sangat kritikal. Sangat-sangat mahal untuk kita nak menghasilkan makanan sendiri. Sebab apa? Sebab kita import fertilizer dari luar. Kemudian dengan isu kelemahan ringgit Malaysia. Jadi ini isu-isu yang menyebabkan kita keselamatan makanan kita tak berada pada tahap yang sebetulnya. Saya nak bagi contoh lain juga. Sebagai contoh, kita dalam Malaysia ni kita ada 8 juta hektar, di mana 8 juta hektar tanah ni digunakan untuk penanaman, di mana 6 juta digunakan untuk penanaman kelapa sawit. 6 juta untuk penanaman kelapa sawit dan 1.2 juta untuk penanaman ladang getah, dan hanya 600,000 hektar saja digunakan untuk penanaman sayur, untuk penanaman buah yang kita makan, yang kita beli dekat kedai-kedai tu. Nak cerita ni itu fasa ataupun itu realiti kita kat negara ni. Dan tak kata dan sememangnya lah itulah kenapa kita menghadapi masalah tentang security makanan. Okey, bila cakap tadi lah kita cakap tentang masalah apa semua, tapi still ada harapan. Maksudnya data yang terkini pada tahun lepas 2018, kita punya increase dalam export demand, kita punya local fruits sangat meningkat. Bagi contoh nenas, kita antara negara pengeluar utama nenas dekat dunia. Dan contoh tanaman lain adalah durian dan juga pokok kelapa. Yang walaupun oil palm kita diserang, tapi ada banyak juga tumbuhan-tumbuhan lain ataupun makanan-makanan lain yang kita berjaya ekspor dan demand dia meningkat setiap tahun.
So itu saya cakap tentang masalah yang timbul dan juga opportunity ataupun peluang yang kita ada. So sekarang ni kembali kepada soalan tadi, sebenarnya macam mana teknologi ni boleh menyelesaikan masalah dan juga boleh menggunakan peluang yang kita ada. Okay. Kita kena faham teknologi ni sebenarnya dia adalah fungsi dia adalah untuk menjimatkan penggunaan resource. Sebagai contoh saya dah explain di first round tadi, dan di mana bila kita menggunakan sensor, kita menggunakan teknologi, kita dapat menumbuhkan tanaman secara tepat, secara efisien, menggunakan baja yang diperlukan sahaja tanpa membazirkan apa-apa resource lain. Dan juga teknologi juga dapat mengurangkan kerugian disebabkan penyakit. Bayangkan bagaimana kita dapat menggunakan teknologi drone untuk kita mengenal pasti pokok manakah, sebagai contoh dalam penanaman nas, kita dapat kenal pasti manakah pokok yang mungkin sebelum dia rosak kita dapat bertindak untuk menyelesaikan masalah tu. Jadi bila kita dapat selesaikan contoh mengenal pasti pokok mana yang sedang rosak ataupun sebelum dia rosak teruk, kita dapat cut the loss lah. Kita dapat mengurangkan kerugian. Dan juga fungsi teknologi adalah untuk mempercepatkan pembesaran tumbuhan. Sebagai contoh, kalau kata sebelum ni dalam penanaman padi, kalau kata kita nak tanam, kalau kata kita nak membaja 1 ekar tadi menggunakan tenaga manusia memang akan lama. Tapi dengan menggunakan teknologi drone, kita boleh menyelesaikan pembajaan 10 ekar ladang dalam tempoh 1 jam sahaja. Jadi dengan teknologi ni sebenarnya kita dapat menjimatkan penggunaan resource, kita dapat mengurangkan kerugian disebabkan penyakit, kita juga dapat mempercepatkan tumbuhan tumbuhan, di mana faktor-faktor ini sebenarnya dia membantu untuk kita meningkatkan produktiviti. Sama ada dengan mengurangkan kita menggunakan resource ataupun dia meningkatkan hasil yang kita dapat generate daripada penanaman itu. Jadi saya rasa itu saja perkongsian ringkas bagaimana teknologi ini dapat menyelesaikan masalah yang negara kita hadapi dan juga menggunakan peluang-peluang yang ada di negara kita untuk kita memperbaiki isu food security di negara kita. Terima kasih. Okey, terima kasih Cik Nizal. Jadi seperti mana yang Cik Nizal ulas tadi, bahawa implementasi teknologi sebenarnya dapat meningkatkan produktiviti. Dan sebenarnya suara tak dengar. Okey. Okey, seperti mana yang Cik Nizal sampaikan tadi, jadi kita kata food security dan juga penghasilan makanan itu dapat diatasi dengan meningkatkan produktiviti. Okey, jadi kita dapat lihat bahawa sebenarnya produktiviti itu membantu kepada sustainability penghasilan tumbuhan ataupun pertanian untuk makanan ini secara berterusan. Jadi saya ingin kemukakan soalan pada Cik Afif. Okay, menurut Jabatan Pertanian Malaysia, sebenarnya lebih daripada 3.4 juta hektar tanah, itu termasuk dengan mungkin tumbuhan komoditi iaitu kelapa dan juga termasuklah padi, lebih daripada 3 juta hektar digunakan untuk pertanian ataupun penghasilan makanan. Dan ia mampu menghasilkan berjuta-juta tan metrik makanan untuk penuhi keperluan negara. Jadi menurut Saudara Afif, bagaimana revolusi industri 4.0 ini, khususnya penggunaan IoT, dan mungkin Cik Afif boleh ketengahkan juga Zero G Network solusi yang ditawarkan oleh Asia dapat membantu menjamin kelestarian penghasilan makanan berteraskan pertanian ni. Silakan. Okey, terima kasih saudara Muslim di atas soalan tu tadi. Jadi soalan ni berkenaan dengan kelestarian penghasilan makanan dan bagaimana IoT boleh membantu menyelesaikan masalah. Jadi sebelum kita cakap pasal IoT, suka untuk saya bercakap tentang kelestarian dululah. Apa itu sustainability, apa itu kelestarian, dan kenapa kita perlu kisah tentang kelestarian makanan ni. Jadi secara mudahnya kelestarian apa-apa sahaja sebenarnya kita kena ambil tahu, ataupun ini satu benda yang penting, disebabkan oleh satu konsep yang sangat mudah yang kalau pakai ekonomi dia tahulah konsep ni, konsep scarcity of resources, ataupun keterbatasan sumber. Jadi sumber yang ada di dunia ni dia terbatas, dia limited, dia bukannya sentiasa ada dan sentiasa akan replenish. Jadi untuk kita mencapai kelestarian, itu sebenarnya bermaksud kita menggunakan sumber-sumber yang ada dengan penuh tanggungjawab, dengan sangat efisien. Kita urus sumber yang ada dengan efisien supaya
sumber ni dia tak habis dan sentiasa akan diperbaharui untuk generasi yang akan datang. Dan kaitan kelestarian dengan food security ni pun sama jugalah. Bila mana kalau kita ada sumber, kita perlu uruskan sumber supaya sentiasa cukup untuk kita beri pada negara, dan dalam masa yang sama sumber tu tak habis dipakai supaya generasi yang akan datang ni dia tak akan menghadapi masalah yang sama juga. Okey, jadi kalau kita tengok kelestarian dari konsep tu dan kita tengok kelestarian dalam pertanian ni, dalam penghasilan makanan. Kita tengok apa sumber-sumber, apa resources yang diperlukan untuk menghasilkan makanan. Kalau kita tengok tangible resources ataupun sumber yang kita boleh nampak dengan mata kasar seperti tanah, tanah, air, udara, baja, bahan kimia, benih dan sebagainya, makanan untuk haiwan dan sebagainya. Itu adalah tangible resources. Dan yang intangible resources yang tak nampak dengan mata kasar pula seperti tenaga manusia, sumber tenaga manusia, sumber tenaga elektrik untuk gerakkan jentera dan sebagainya. Okey, jadi bagaimana kita nak urus bagaimana kita nak urus sumber-sumber ni supaya kita tidak membazir, kalau dalam bahasa yang mudahnya. Kalau kita tengok masalah yang ada di dunia sekarang ni berkaitan dengan kelestarian pertanian ni adalah kita sekarang dalam satu fasa kita baru sedar kalau kita tengok dalam trend dunia, sustainability ni baru menjadi satu isu yang hangat lah, satu isu utama dunia. Kalau sebelum ni dia tak cakap sangat pasal sustainability. Sekarang ni semua benda bercakap tentang sustainability. Kalau kita tengok krisis kelapa sawit yang kita ada dulu pun sama juga. Ini sebab apa? Sebab kita punya penghasilan minyak masak sawit kononnya tidak lestari. Dari segi kita tak menjaga alam sekitar, kita tak pastikan dia kelestarian itu berterusan. Jadi itu adalah satu topik yang hangat di dunia sekarang ni. Jadi kalau kita tengok dalam pertanian, apa masalah-masalah dia? Sebagai contoh, dalam World Government Summit tahun 2018, dia dah highlight, dia kata 25% daripada tanah pertanian di dunia, maksud 1/4 di dunia tanah pertanian ni dah depleted. Depleted maksudnya dah tak boleh digunakan semula untuk pertanian. Jadi apa yang berlaku, dia kena buka tanah yang baru. Maksudnya dia tebang lagi hutan dan sebagainya. Okay, jadi ini membawa masalah yang lebih besar. Dan bila kena buka kawasan yang baru, maksudnya kos dia akan lebih tinggi. Bila kos akan lebih tinggi, maka harga yang perlu dibayar oleh orang awam juga menjadi lebih tinggi. Kalau kita tengok lagi, dari segi penggunaan bahan kimia dan penggunaan baja dan sebagainya, semua benda ni pun sekarang cara pengurusan penggunaan baja, dan terutamanya negara-negara yang masih membangunlah seperti Malaysia, dia tidak efisien. Dia tidak efisien. Sebab apa? Sebab cara penggunaan itu masih lagi menggunakan SOP yang lama. Maksudnya kita tebar je baja ke mana-mana. Kita tebar saja bahan kimia ke mana-mana. Dan dia punya akibat dia tu kesan langsung dia sebenarnya pada tanah. Tanah tu akan jadi tidak subur dalam jangka masa panjang. Kita kena buka lagi tempat yang baru. Dan benda ni dia akan jadi loop. Dia akan sentiasa berlaku. Jadi macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Bila kita tengok, kita buat root cause analysis, kita boleh nampak sebab dia adalah, yang paling utama adalah kekurangan data. Dia bukannya bergantung, dia bukanlah kata akibat daripada orang kata government dia tak ambil tahu, ataupun petani tak nak ambil tahu pasal alam sekitar, atau petani tak nak ambil tahu pasal kesuburan tanah. Tidak. Sebabnya dia tahu, lagi subur tanah tu, lagi banyak kali dia boleh tanam, lagi banyak duit dia boleh dapat. Sebenarnya dia nak buat benda ni. Masalah dia adalah data. Dia tak cukup maklumat. Kalau tak ada maklumat, macam mana kita nak bawa perubahan, kan? Jadi itulah dia tempat di mana teknologi IoT ni boleh masuk. Apa yang kita tawarkan melalui IoT dalam pertanian adalah sebenarnya satu sistem di mana para petani dan peladang boleh mendapatkan data yang kredibel. Maksudnya kita boleh guna pakai data tu secara konsisten, data tu cukup. Mungkin masalah sebelum ni bukan tak ada data ada tapi tak cukup, atau kalau cukup data tu tak ada credibility. Kalau ada credibility, mungkin data tu dia cara mendapatkan data tu dia lambat. Jadi by the time dia dapat data, bila dia nak buat apa-apa tindakan sudah terlambat. Inilah dia masalah yang IoT akan selesaikan menggunakan teknologi lah, teknologi. Jadi apa yang kita bawa pada market sebenarnya adalah satu sistem di mana kita ada sensor yang mampu milik dan mampu pakai, harganya tak mahal sangat. Yang kita boleh tanam, kita boleh cucuk di tanah, ataupun kita boleh letak di dalam air kalau untuk kolam ikan dan sebagainya, dan boleh memberikan data yang konsisten. Daripada data yang ada tu, mereka boleh mereka boleh selesaikan masalah secara spesifik, yang akan memperkenalkan penjimatan dari segi penggunaan baja, penjimatan dari segi penggunaan bahan kimia,
tenaga kerja, tenaga dan sebagainya. Jadi semua benda ni semua akhirnya dia akan memberi kesan langsung kepada kelestarian. Sebab apa? Sebab sekarang kita ada satu mekanisme yang boleh membantu mereka menguruskan sumber ni dengan lebih baik. Dan kenapa kita letak Zero G? Itu salah satu daripada produk kami. Zero G ni, bila kita cakap pasal kelestarian, sumber yang terhad, sumber yang paling terhad sebenarnya adalah dana, duit. Duit adalah sumber yang paling terhad. Okay, jadi untuk kita bawa masuk teknologi menyelesaikan masalah kelestarian, kita kena bawa teknologi yang mampu milik. Jadi kalau kita tengok dalam pasaran IoT, Zero G adalah sistem IoT yang paling mampu milik berbanding dengan sistem yang lain. Di mana tak ada kos penyelenggaraan yang besar, kos setup yang besar. Ianya hanyalah subscription model yang kita boleh tawarkan pada petani. Petani boleh beli sistem dan pasang dan biar, dan mereka akan dapat data yang mereka perlukan untuk membawa pembaharuan. Jadi itulah disumbangan IoT Zero G kepada kelestarian pertanian di Malaysia. Okey, terima kasih untuk okey, saya jap. Okey, terima kasih Encik Afif atas sumbang saran tadi. Jika kita dapat lihat tadi ada beberapa terma yang saya tertarik, iaitu berkaitan dengan pengurusan sumber yang mana bergantung kepada bagaimana pendataan semasa yang diperolehi oleh mungkin para petani, mungkin adakah data tersebut diperolehi oleh kerajaan ataupun pengurusan ataupun satu-satu agensi dan sebagainya. Jadi ini secara tak langsung membawa kepada keperluan kita untuk mengumpulkan data tersebut lebih awal lah, sebelum kita maksudnya mengimplement teknologi tersebut secara menyeluruh. Jadi ini memerlukan kepada bank of data ataupun kita kata big data. Jadi kita maklum bahawa big data ini memainkan peranan yang penting atau peranan yang besar dalam menjayakan adaptasi teknologi dalam bidang pertanian khususnya. Jadi kepada Dr. Khair, selaku researcher, boleh Dr. Khair kongsikan bagaimana big data ini membantu agropreneur, para petani, agensi kerajaan yang berkaitan dengan pertanian dalam meningkatkan hasil pertanian dan mengurangkan risiko kerugian. Kita persilakan Doktor. Bismillah. Jadi tadi kita dah bercerita sedikit sebanyak para ahli forum yang lain tentang praktis pertanian konvensional. Di mana yang pertamanya daripada segi bagaimana kita nak cover tenaga buruh secara manual versus dengan keluasan tanah pertanian. Kemudiannya yang kedua tentang pengurusan sama ada saliran air, bekalan air, baja dan juga penggunaan racun perosak. Kemudiannya masalah yang ketiga pengesanan penyakit. Pengesanan penyakit sama ada perlu dibasmi awal ataupun perlu dibaja ataupun perlu disembur racun perosak. Dan yang keempatnya kalau boleh kita simpulkan pemantauan pengeluaran daripada segi maturity level ataupun kita panggil tempoh matang. Adakah buah ataupun satu tanaman itu sudah matang dan boleh dipetik hasilnya, dan berapa luas kawasan yang boleh dipetik, dan berapa banyak buah yang boleh dituai dan sebagainya. Nak tak nak seperti yang apa yang saudara Afif katakan tadi, pengurusan peladangan ataupun smart farming yang cuba dibawa dalam era teknologi baru ni mengenengahkan option pilihan yang mana para agropreneur boleh guna pakai data-data tu, sama ada daripada segi install di bawah dan dipasangkan di bumi ataupun sensor-sensor yang bersifat wireless ataupun boleh juga seperti yang saudara Nizal gunakan drone, mana kata mengambil image daripada atas di kawasan-kawasan yang mungkin terpencil jauh dan mungkin mengambil masa yang lama untuk dilihat, dipantau oleh para petani. Jadi kalau kita cuba bayangkan masalah itu daripada segi banyak sensor yang boleh digunakan pakai tadi, dia boleh memberikan kita data daripada segi pH ataupun level keasidan ataupun kealkalian tanah. Sensor yang mungkin boleh mengambil kondisi tanah ataupun pokok itu sendiri. Daripada segi image-nya, warna daun, pertukaran warna daun sama daripada kuning ke hijau, ataupun pokok itu sendiri kan, kalau nanas mungkin daripada segi daripada hijau jadi kuning, adakah sudah masak. Dan kemudiannya daripada segi ketumpatan lokasi, semua ni boleh dikesan daripada sensor-sensor yang kita ambil, sama ada wired, wireless, terbang di udara ataupun di tanah.
Jadi bagaimana akhirnya data-data ni ditemukan, diffuse in such a way, dia akan membantu agropreneur membuat keputusan yang lebih tepat. Dan mungkin dia agak-agak, kalau tanam macam ni sekian-sekian, tapi mungkin ada pemboleh ubah yang lain yang terlepas pandang. Mungkin dia okey, tapi disebabkan pengalaman kita hanya berdasarkan satu sisi pandang tadi, jadi mungkin kita kata tak okey. Jadi penggunaan big data, mana kata big data, tsunami data ni hasil daripada input. Dan kalau kita boleh bayangkan tadi, kalau kita boleh tengok sedikit gambar kan. Hari ini contohnya Terra Agra menggunakan drone yang dipasang, dan dia boleh pasang macam-macam sensor daripada segi mungkin multispectral. Dan kalau kita lihat contoh yang terdekat, kalau saya bawakan contoh di bidang kesihatan, satu sensor hanya mungkin boleh mengambil gambar yang lain. Contoh bila kita nak ambil gambar tengkorak, kita tak boleh gunakan ultrasound barangkali sebab dia akan mantul, tulang manusia akan memantulkan image, dan dia akan dapat image yang tak berapa ni lah. And mungkin kita gunakan mungkin CT scan, tapi ada gambar CT scan tak boleh detect disebabkan different tissue level dan sebagainya. Cumanya bila kita fuse dua data ni, data daripada CT scan dan data daripada ultrasound ataupun daripada MRI dan sebagainya, dia boleh memberikan keputusan yang lebih tepat. Dan mungkin ada satu hal kita nampak okey, tapi rupanya daripada gambar yang lain nampak tak okey. Jadi ini yang kita lihat bila saya bentangkan tadi, kebolehupayaan komputeran sistem yang ada dengan hardware yang bertambah canggih, dengan lokasi pengumpulan ataupun storage data yang bertambah besar, membolehkan kita store data-data daripada pelbagai jenis sensor dengan lebih baik dan selamat. Dan ini membolehkan researcher membuat satu keputusan ataupun membina satu model yang lebih tepat, dan membuat keputusan berdasarkan pemboleh ubah yang pelbagai daripada pelbagai jenis sensor di darat, di udara dan sebagainya, wired ataupun wireless. Jadi dia akan memberikan satu keputusan yang lebih tepat lah. Dan kalau dahan ni begini, rupanya dia macam mana? Adakah di sana ada perosak, ataupun kalau gambar sekian-sekian kita boleh tanam berapa banyak lagi, berapa pokok yang kita boleh petik, dah boleh petik, dan berapa tanah yang terbiar dan sebagainya. Adakah tanah tu nampak terbiar tapi rupanya tak sihat disebabkan kondisi tanah ataupun kealkalian tanah yang tak berapa elok. Jadi apakah cadangan-cadangan yang boleh dikemukakan kepada para petani untuk dibuatlah, dibincangkan dan diambil keputusan. Jadi benda-benda tu semua boleh diautomatekan, dan kalau kita boleh bayangkan bagaimana akhirnya sensor-sensor ni dia membolehkan kita satu, kita boleh detect, kita boleh count, dan kita cerita tadi tentang mengurangkan kerugian. Jadi mungkin kita expect dengan tanam, awalnya kita tanam 10,000 pokok nanas, kita akan dapat 10,000 biji nanas. Rupanya tak, disebabkan ada setengah kawasan yang kita terlepas pandang. Mungkin bila kita rawan baja dan sebagainya terlepas sehari, 2 hari dan 3 hari, dan kita tak check. Dan dengan perkhidmatan drone dan sebagainya, kita boleh dapatkan data itu dengan cepat. Seperti apa yang Afif kata tadi lah, dulu mungkin memerlukan manual yang kena pergi sehari ni cover beberapa ekar tanah je, dan then sambung esok mungkin dah datanya jadi lain kan. Dan kita kata data yang terhasil daripada GPS, Global Positioning System, yang lebih tepat, mana kata dia boleh menuju, kalau kata kita nak sembuh tadi racun perosak kat sekian-sekian kawasan, kita dah tahu, kita letakkan set kan, geng-geng drone kita boleh pergi menghantar drone ni dengan mungkin membawa pesticide dan dengan ukuran ataupun sukatan yang betul untuk berdasarkan gambar tadi, berdasarkan pH level dan sebagainya, untuk diubat, dirawat penyakit pertanian tadi. Jadi kebolehupayaan untuk kita kumpulkan data dari big data tadi membolehkan kita lihat, kita tidak terlepas pandang sisi-sisi yang mungkin berdasarkan pengalaman kita. Bila saya cerita tadi tentang Fakih, anak saya tadi, jadi kita petani pun kadang, yalah, bila dia pergi kursus ni dia dapat tahu sikit, pergi kursus kan dapat tahu sikit kan. Jadi bergantung pada pengalaman dia, dengan siapa dia deal, dengan bagaimana dia dapat ilmu pertanian tu, dia akan praktis itulah. Jadi bila kita gabung jalinkan dengan penggunaan teknologi ni, dia akan memberikan satu sisi gambar yang lebih lengkap, menyeluruh, supaya akhirnya pertanian tadi dapat mengurangkan kerugian. Tak adalah kita main sembuh merata je pesticide,
Sebab kita kata setiap bulan mesti sekali kita buat sembuh kan. Walau kita sembuh pada tempat yang tak betul. Okay, Dr. Khair, masih bersama kita. Okey, terima kasih Dr. Khair atas perkongsian tersebut berkenaan dengan aplikasi, bagaimana kita mengaplikasikan big data bagi membantu para petani, khususnya bagi membuat keputusan secara lebih lanjut berkenaan dengan tanaman mereka. Jadi saya terus ke soalan saya seterusnya kepada Cik Nizal. Okey, Saudara Rizal, boleh kongsikan pengalaman dan kepakaran anda, khususnya kepakaran Aeronerv, dalam membantu agropreneur dan juga agensi kerajaan dalam mengimplementasikan teknologi drone khususnya dalam ekosistem mereka, dan apakah kelebihan-kelebihannya? Persilakan. Dan hasil. Okey, baik. Terima kasih Encik Muslim. Mungkin saya kongsikan sedikit slide sedikit perkongsian di real use case experience yang kita buat lah, dengan juga kerjasama dengan pihak Singularity Aerotech Asia lah. Sekejap. Boleh nampak Belum lagi. Belum aja dalam proses. Boleh? Ada nampak? Boleh nampak? Ada nampak? Tak keluar. Belum keluar lagi Okey, baik. Tak apa, mungkin dia akan ambil masa sikit. Sebelum tu saya kongsikan sedikit sebuah projek. Kalau dah keluar nanti minta pihak moderator maklum dengan saya. Saya kongsikan sedikit background study kami lah dalam sebuah ladang nenas berkeluasan 24 hektar di Hulu Bernam, Selangor. Jadi boleh dengar suara? Suara boleh dengar. Hello? Suara boleh dengar. Suara okey. Alright. Screen belum keluar Belum. Okay, sebentar Okay, jadi projek yang kami jalankan dengan bersama Set Asia juga daripada IoT lah. Cuma saya akan kongsikan sedikit bagaimana drone ni telah diimplementasikan dalam ladang nenas berkeluasan 24 hektar ni lah. Baik. Jadi antara solusi pertama yang kita establish di ladang nenas, kita menggunakan image daripada drone, peta yang kita hasil daripada drone untuk mengenal pasti ketinggian ataupun elevation sesebuah tanaman. Sebagai contoh di kawasan 24 hektar ladang tu, kita menggunakan drone untuk kita jalankan pemetaan, dan dari pemetaan tu kita boleh hasilkan sebuah data yang mana dia boleh menunjukkan kita dalam bentuk digital di manakah kawasan yang tinggi dan di mana kawasan yang rendah. Dari data yang kita perolehi tu telah membantu petani ataupun pemilik ladang untuk mengenal pasti dan untuk merancang sistem saliran ataupun sistem pengairan. Di mana antara problem statement yang awal dalam penanaman nenas ni, mereka perlukan satu condition di mana low moisture condition ataupun satu keadaan di mana tidak terlalu banyak air. Di mana kalau kata keadaan ladang terlalu banyak air, dia akan memberi kesan kepada penghasilan dan juga kualiti buah lah. Jadi penting untuk pihak pengurusan ladang merancang sistem pengairan yang baik bagi mengatasi masalah ini. Jadi apabila dapat data daripada drone, pihak ladang dapat menggunakan data ini untuk merancang sistem pengairan. Sebagai contoh, dia dapat determine di kawasan mana yang rendah, kawasan mana yang tinggi. Jadi sistem saliran tu dapat dirancang dengan proper dan dengan secara tepat lah. Dan dari data yang sama juga, kita dapat membantu pihak Set Asia untuk mengenal pasti di manakah kawasan-kawasan untuk menanam sensor-sensor pemantauan hujan. Di mana ialah satu sistem pengairan
Satu lagi kalau kata musim hujan, banyak hujan, jadi kat situ perlukan pemantauan. Kalau kata sebelum ni petani kena turun sentiasa untuk melihat keadaan ladang takut berlaku banjir. Tapi setelah dapat data daripada drone ni, petani dapat mengenal pasti petani dapat mengatasi masalah banjir dan juga dapat mengenal pasti di manakah pemantauan berterusan dapat dilakukan menggunakan teknologi sensor IoT yang dibekalkan oleh pihak Set Asia lah. Jadi itu antara satu aplikasi penggunaan drone dalam membantu sistem pengairan dan juga sistem saliran ladang lah. Antara solusi yang lain yang kita jalankan menggunakan teknologi drone adalah weed identification ataupun kita mengenal pasti di manakah kawasan yang tinggi populasi rumput ataupun orang kata rumpai ataupun rumput weed ni. Jadi weed ni pada intensiti yang rendah dia tidak membahayakan, dia tidak memberi masalah kepada ladang. Tapi apabila dia intensiti ataupun dia punya population weed di ladang tu tinggi, dia akan menyebabkan orang kata persaingan antara pokok tumbuhan yang kita nak tumbuhkan dan dengan juga rumpai yang kita tak mahu tu. Jadi traditionally apa yang peladang akan buatlah dia kena buat crop scouting ataupun buat inspection di mana dia kena jalan ke setiap batas ladang tu untuk kenal pasti kawasan mana yang dia kena selesaikan masalah. Tapi kalau kita bercakap tentang saiz ladang yang besar, dia akan mengambil masa yang sangat panjang. Sebab tu dengan menggunakan teknologi drone, hasil peta yang kita telah hasilkan, kita dapat memberi lokasi GPS, lokasi GPS koordinat di manakah kawasan yang mempunyai high intensity weeding ataupun kawasan rumput yang sangat tinggi yang perlu diselesaikan. So jadi pekerja ladang dia dapat data tu, dia hanya perlu pergi ke tempat itu tanpa dia perlu lalu ke setiap batas ladang. Di mana kalau kata dia nak lalu setiap batas ladang tu, dia akan ambil masa yang sangat panjang, diperlukan tenaga yang sangat ramai. Jadi hasil daripada data udara ataupun data drone yang kita bekalkan tu dapat menjimatkan masa pengurus ladang untuk mengurus masalah-masalah yang dihadapi. Dalam kes ini rumput lah ataupun rumpai laut. Jadi itu antara aplikasi bagaimana drone ni dapat diimplementasikan dalam pengurusan ladang. Dan yang kedua yang ketiga yang kita tengah usahakan ni adalah kita sedang menjalankan satu POC untuk kita mengenal pasti tahap kesihatan pokok di awal menerima jangkitan. Antara masalah dalam penanaman nenas di mana 30% to 40% penghasilan nenas tu biasanya akan hilang ataupun loss. Dia akan rugi. Mostly kerana dijangkiti oleh penyakit. Ada penyakit tu jangkitan kulat atau bakteria lah. Di mana kalau kata sebelum ni mereka terpaksa melakukan ground inspection, kena check satu-satu. Adakah ada pokok-pokok yang sudah rosak. Sebab apa dia kena check dan dia kena buang? Sebab takut dia infect ataupun dia menjangkiti pokok-pokok lain. Tapi apa yang kita cuba buat ni adalah kita cuba menggunakan sensor daripada drone, multispectral sensor, untuk kita kenal pasti di manakah pokok yang kena jangkitan di awal jangkitan. Jadi dengan itu apa yang kita harapkan, kita dapat menyelesaikan masalah 30% to 40% loss ni due to disease. Apa yang kita dapat kita nakkan supaya kita dapat selesaikan masalah inilah menggunakan teknologi sensor yang kita perolehi daripada drone. Jadi ini adalah sedikit aplikasi yang kita dah buat lah dalam sebuah projek ladang nenas di Hulu Bernam, dan mungkin nanti Encik Afif pun ada dia punya information dari sudut aplikasi IoT. Jadi saya kongsikan anda khususnya ialah kemampuan drone lah untuk membantu petani-petani dalam nak mengutilize resource dan juga mengurangkan kerugian-kerugian yang boleh dialami oleh peladang-peladang dalam nak menumbuhkan pelbagai penanaman yang biasa ditanam di Malaysia ni lah. Okay. Jadi itu saja dari saya. Okey, terima kasih kepada Cik Nizal. Tadi Cik Nizal membicarakan tentang peranan aerial sensor daripada udara untuk mengumpulkan data.
Dan kita dapat lihat dari pihak Asia itu Singularity Audio-Tech banyak menyentuh berkenaan dengan bagaimana mereka mengimplementasikan teknologi IoT device, IoT sensor yang mana mereka letakkan pada atas tanah dan juga dalam tanah. Jadi boleh Encik Afif kongsikan implementasi dari pihak Asia untuk kesinambungan ekosistem ladang dan apa cabaran-cabaran yang Asia hadapi. Okey, terima kasih untuk soalan itu tadi. Jadi ini perkongsian aplikasi IoT yang kita dah jalankan di pertanian lah ya. Jadi sebenarnya menyambung apa yang Cik Nizal bentang sebentar tadi, kita dah buat kerjasama dengan Aeronerv, kita bawakan satu teknologi IoT. Jadi IoT ni sebenarnya kalau kita cakap drone tu adalah part of IoT lah ya, dan sensor yang SAT bawa pun adalah part of IoT. So dia satu sistem yang bekerjasama. Okey, jadi sebelum saya pergi pada contoh yang lain, kita tengok pada yang contoh di ladang nanas yang Cik Nizal ada mention tadi ya. Kalau saya boleh kongsikan saya punya skrin. Sebentar ya. Boleh nampak Nampak. Okey. Jadi ini adalah contohlah yang kita dah buat di ladang nanas tersebut. Okey, jadi kita boleh tengok dekat sini, ini adalah peranti dia lah. Ini adalah IoT sensor. Jadi kita boleh tengok dia ada satu device dan kita akan sambungkan dengan beberapa sensor yang mengambil bacaan pH, mengambil bacaan suhu dan juga kelembapan tanah. Dan data daripada peranti kita ni dia akan terus ke sistem, ke cloud server dan akan terus dapat dipantau oleh kita punya data analyst di dalam pejabat lah. Jadi macam mana rupa IoT device tu dia lebih kurang macam ni. Okay? Dan yang bagus tentang peranti ni sebenarnya, yang bila saya cakap tadi awal tadi kita guna 0G ya, maksudnya dia tak perlu kepada proses untuk install atau set up network ke apa-apa ke, tak perlu. Macam ada sistem IoT yang menggunakan sistem tertutup di mana kita kena pasang satu base tower, base station, kita kena pasang macam-macam benda dengan wiring dan sebagainya. Yang ini tak perlu. Wire yang ini semua adalah wire untuk sensor semata-mata. Jadi ianya adalah satu sistem plug and play. Kita bawa sensor ni ke ladang, kita cucuk, dia terus bagi data. Kalau kita nak pakai atau kita nak alih, kita boleh cabut dan letak tempat lain. Okey, jadi apa yang berlaku masa kita buat projek ni, kita dapat data. Contohnya yang ini saya tunjuk data pH. Okay. Ini data pH daripada dua plot yang berbeza, plot 1 dan plot 7. Okey, dan yang benda pertama yang kita nampak dari segi quality data, accuracy of the data tu dia lebih daripada 90% accuracy against conventional method. Conventional method ni maksudnya kita ada agronomis pergi ambil sampel kan, korek, hantar ke lab dan sebagainya lah. Dia tak lari jauh, memang dia sama. Dan tak pernah lagi dalam masa kita buat pilot tu, dalam masa 3 bulan yang kita buat tu, tak ada sekali pun failure atau downtime because of the battery problem. Maksudnya kita punya device tu disentiasa on. Dan kita tak perlu any power source sebab kita guna bateri sahaja sebab dia low powered wide area network. So bateri tu dia memang boleh tahan selama at least 1 tahun. Okay, jadi daripada kita punya pemerhatian lah hasil kumpulan data ni, kita boleh tengok sebagai contoh dekat skrin sekarang kita ada plot 1 dan plot 7. Kita tengok ini kadar pH. Kalau sebelum ni cara pH ni diambil daripada tanah ni, agronomis dia akan ambil sampel secara rawak ya, dan dia akan buat testing, and then bacaan pH tu, daripada bacaan pH yang rawak tu dia tengok dan dia akan bagi chemical lah yang diperlukan, baja urea dan juga kapur untuk ditabur ke seluruh plot, ke seluruh ladang. Tapi kalau kita tengok sebenarnya daripada satu plot ke plot yang lain, dan plot ini plot 1 dan plot 7 ni sebenarnya perbezaannya tak lebih 1 ekar pun. Maksudnya kita tanam kita punya sensor tu satu untuk lebih kurang 1 ekar, kurang sikit daripada 1 ekar. Kita tengok dua plot dia pun sudah ada perbezaan yang ketara dari segi pH, dia punya pH level. Kalau kita tengok plot 1 tu pH level dia very stable, plot 2 pH level dia naik turun. Ini kerana plot 7. So plot 7 naik turun sebab di kawasan ini yang selalu kena banjir ataupun kena hujan. Yang plot 1 ni kawasannya dia flat, jadi dia tak ada masalah yang sebegitu sebagai contoh. Jadi ini menunjukkan akan ada peluang lah kalau kita ada sensor dekat dalam tanah dan di setiap plot ada peluang untuk kita perbaiki proses pembajaan, perbaiki proses tabur kapur dan sebagainya,
yang boleh orang kata memperkenalkan penjimatan yang lebih banyak. So kalau kita tengok ada 50% potential saving dalam liming dan urea. Dan ini hanyalah saving dari segi baja. Belum kita bercakap lagi tentang sumber manusia, belum kita cakap lagi tentang kualiti buah dan sebagainya. So kesimpulannya kat sini memang produk IoT ni, teknologi ni memang satu teknologi yang memang boleh dipakai dalam bidang pertanian. Ya. Dan macam yang saudara Nizal cakap juga tadi, kita juga guna drone kan. Kita guna drone, Aeronerv sediakan drone dan drone ni dia buat mapping. Okay, dan daripada mapping ni dan kita pairkan mapping ni dengan kita punya tolok hujan lah, kita punya rain sensor, dan kita dapat mengenal pasti tempat mana yang selalu atau ada risiko yang tinggi untuk banjir. Dan selepas tu bila mana ada spike ataupun ada perubahan mendadak kadar hujan, dan kita boleh terus pergi ke tempat di mana takungan air itu berada berdasarkan pada maklumat daripada drone tu, dan kita boleh cegah kerosakan pokok menggunakan dua data yang saya tunjukkan ini. Okay, jadi itu adalah satu sistem yang kita perkenalkan. So kalau apa yang kita nampak dekat dalam skrin sekarang, semua data yang kita dapat baik dari sensor dalam tanah ataupun daripada drone, semua akan datang dalam satu dashboard. Dan dashboard dia lupa dia macam ni. Dan bila ada dashboard yang sebegini, mudah untuk pekerja ataupun pengurus ladang mengambil keputusan, membuat keputusan, data driven decision, dan data yang dia ada itu adalah live data. Maksudnya segala keputusan yang dibuat adalah berdasarkan kepada keadaan semasa ladang tersebutlah. Jadi ini adalah contoh macam mana kita visualize kita punya data dekat dalam tu. Kita boleh tengok untuk setiap plot akan ada data yang berasingan dan akan ada recommendation yang berasingan yang kita dapatkan daripada kita punya pakar-pakar dalam pertanian. Okay. Dan selain daripada nenas itu juga, saya boleh kongsikan juga, kalau kita tengok pertanian ni dia tidaklah orang kata hanya berkisar tentang penanaman. Jadi kita pun ada juga buat aplikasi IoT ni di dalam orang kata aquaculture ataupun kolam ikan, kolam udang dan sebagainya. Okey, jadi kalau kita tengok di skrin yang saya tunjuk sekarang ni, ini kita buat aquaculture monitoring. Kita dah buat dengan pengusaha udang kara. Jadi untuk pengusaha udang kara pun benda yang sama juga. Kita boleh guna sensor apa yang dia nak tengok, dia boleh bagi tahu. Dia nak tengok pH ke, dia nak tengok dissolve solid ke, dia nak tengok dissolve oxygen ke, nak tengok temperature, dia nak tengok nitrate, ammonia dan sebagainya, macam-macam. Kita boleh pasang sensor yang boleh baca semua data ni. Okey, dan semua data ni akan dipancarkan terus menggunakan kita punya Sigfox Zero G dan akhirnya akan masuk ke dalam kita punya dashboard. Okay, jadi apa yang saya nak highlightkan dekat sini sebenarnya, penggunaan teknologi IoT Zero G ni dia tidak terhad kepada sesuatu aplikasi dan tidak terhad kepada jenis-jenis data yang tertentu sahaja. Cara kami menawarkan servis adalah dengan memahami masalah yang dihadapi oleh petani peladang dan kita cuba selesaikan masalah dengan teknologi yang kita ada. Dia bukannya terbalik, dia bukan kita bagi katalog apa sensor yang kita ada dan petani dan peladang tu boleh pilih. Dia terbalik. Kita dengar dulu masalah sebab kadang-kadang masalah yang ada tu dia punya solusi dia kena berlainan sikit, dia kena out of the box sikit. Okay. Dan untuk yang soalan terakhir tadi tentang apa cabaran yang kita hadapi. Cabaran yang paling besar pada saya adalah bagaimana kita nak mendidik pengguna tentang teknologi. Bila saya kata mendidik teknologi bukan setakat macam mana nak guna teknologi, kita bercakap tentang bagaimana apa limitasi dia, apa dia punya had kebolehan teknologi ni. Sebab dalam pada pengalaman saya berjumpa dengan ramai usahawan, agensi kerajaan dan sebagainya, masalah yang paling besar sebenarnya apabila kita bawa teknologi, dia sangkakan teknologi kita ni akan selesaikan A sampai Z masalah dia. Sedangkan teknologi yang kita bawa ni dia akan selesaikan one portion, satu bahagian. Sebahagian lain akan ada teknologi lain. Sebahagian lain akan ada teknologi yang berlainan. Jadi kita nak kumpulkan semua teknologi ni supaya kita ada satu solution yang betul-betul mapan lah. Okay, itu memang kita boleh buat. Tetapi ianya akan mengambil masa. Okay. Tapi yang paling penting adalah bagaimana dengan teknologi yang kita ada, kita boleh dapat result yang optimum. Pendidikan tentang mendapatkan result optimum daripada peranti yang sedia ada adalah satu cabaran yang besar. Sebab tu kita dah bekerjasama dengan agensi kerajaan untuk mendidik pengguna, untuk mendidik untuk beri pendedahan kepada petani, peladang dan sebagainya
bagaimana teknologi ini sebenarnya membantu. Dia bukan satu magical wand dan dia bukanlah satu pembaziran. Dia satu alat yang amat berguna kalau kita tahu apa yang kita nak daripada alat tersebutlah. Dan yang terakhir sekali, cabaran yang kita hadapi bila bercakap tentang IoT dan teknologi ini adalah cabaran mendapatkan dana dan pembiayaan. Sebab kita tahu, bila cakap tentang teknologi baru seperti IoT dan drone, masalah paling besar dia tak ada dalam bajet asal. Bila tak ada dalam bajet asal, dia agak susah untuk petani ini nak belilah. Jadi kita sekarang sedang bercakap juga dengan pelbagai agensi kerajaan dan juga agensi pembiayaan untuk mendapatkan produk-produk atau servis-servis yang boleh membantu para usahawan tani untuk mendapatkan teknologi. Sebab in the long run kita dah buat kita punya cost benefit analysis, memang kita tahu penggunaan teknologi in the long run akan membawa keuntungan sebenarnya kepada terus pihak, pada kerajaan dari segi penjimatan bajet, kepada peladang dari segi penjimatan tenaga kerja, kualiti dan juga kuantiti, produktiviti sebuah ladang. Semua akan mendapat manfaat kalau teknologi ini dapat diaplikasikan dengan sempurna. Itu je. Okey, terima kasih kepada Encik Afif. Jadi Dr. Khair, mengikut pengalaman Dr. Khair dalam implementasi dan juga aplikasi artificial intelligence, machine learning dan the booming of deep learning sekarang ini, boleh Dr. Khair kongsikan pengalaman bagaimana kita boleh aplikasikan spektrum yang kita sebutkan tadi dalam industri dan juga pertanian. Dan pengalaman Dr. Khair sendirilah bagaimana mencipta solusi tersebut. Di dalam bidang pertanian atau macam mana? Mana-mana bidang pertanian ataupun industri perubatan dan sebagainya. Seperti yang pengalaman yang Dr. Khair sendiri pernah lalui. Baik. So kita maklumlah kehidupan kita dikelilingi oleh aplikasi artificial intelligence, sama ada kita sedar ataupun tak sedar. Dan bagaimana email kita filter email-email spam, bagaimana muka kita di Facebook kawan-kawan, bagaimana kita panggil saranan movie ataupun iklan-iklan yang keluar di laman Facebook ataupun Netflix, ataupun bagaimana sekalipun kemudian mungkin driverless car, kereta tanpa pemandu kan, sistem pasport dan sebagainya, semua banyak sudah menggunakan di samping pertanian, setiap apa yang kita dah bincangkan sepanjang petang ini. Jadi mungkin ada pendengar yang bukan daripada bidang pertanian dan mungkin terfikir-fikir bagaimana artificial intelligence, kepintaran buatan ini boleh membantu. Jadi mungkin saya sharekan sikit pengalaman lah. Jadi saya pun background bukannya daripada artificial intelligence sebelum saya menyambung PhD. Jadi kalau kita boleh bayangkan, mungkin ramai kat sini mak ayah ataupun ibu dan bapa, masa anak saya 1 dan nombor 2 lahir di Malaysia. Jadi biasa bila kita pergi untuk check ultrasound scanning kan, jadi kita akan diminta oleh doktor, dipanggil nak tengok tak baby macam mana. Kalau tengok boleh tengok skrin saya ni, dan doktor akan tunjukkan gambar movie ni. Jadi dia akan tunjuk, okey anak cik baik kan. Jadi kita pun lihat sebagai orang biasa yang tak ada background, kita kata okey nampak bergerak tu video, okeylah anak kita bergerak tu kat dalam, tapi tak tahu apa yang sebenarnya doktor lihat. Dan sehingga saya dapat anak ketika, dan bila saya kaji, saya buat PhD dalam bidang ni, bila kata tadi saudara Muslim tak faham apa benda yang saya buat, sonographic view, bila doktor scan kan, kalau kita perasan nanti lepas ni mungkin dapat ni musim COVID ni, mungkin ramai yang mungkin akan merancang keluarga tahun akan datang. Bila doktor panggil, mungkin lepas ni boleh dapat boleh tunjuk kat doktor skill ni. Jadi doktor bila dia scan, dia akan berhenti kat satu position sebelum dia mengambil sukatan sama ada anak kita berkembang dengan baik ataupun tidak. Jadi apa yang sebenarnya yang manusia ataupun doktor lihat yang ada pada gambar itu yang kita tak nampak orang biasa. Jadi dia ada marker-marker, biomarker kan. Kalau kita tadi bincang tentang pertanian, kita ada pH, kita ada soil condition dan sebagainya, warna daun. Jadi dalam bidang kesihatan juga dia ada marker-marker yang kita, kalau kita belajar bidang medikal, kita akan tahulah. Kalau kita nak berhenti dekat kepala, mungkin sekian-sekian level. Jadi dia akan berhentikan transducer dia pada tempat yang tertentu. Jadi apa yang dia lihat. Jadi bila anak ketiga saya doktor scan, jadi saya kata doktor bukan sepatutnya gambar ni ada scan-scan. Jadi dia pun tengok saya kan, are you a doctor as well kan? No, I'm doing research in this particular application lah. Jadi kita jadi aware, jadi manusia yang mana kata dengan ilmu tadi, kita dapat menilai balik sejauh mana mesin tadi melakukan tugas yang betul. Adakah dia berhenti pada tempat betul? Kalau tak, kita kata anak kita tak sihat, walhal sebenarnya anak kita sihat kan? Cuma doktor tu tak nampak ataupun dia berhenti pada lokasi yang tak sesuai. Macam saya kata tadi, mungkin petani kata dia
buah ni sihat, rupanya tak sihat dalam. Sebab apa? Kita dapat lihat daripada mungkin bentuk daun ataupun bacaan tanah dan sebagainya. Jadi benda-benda ni yang kita nampak daripada segi mungkin mata kasar, tapi ada di sana beberapa parameter ataupun features yang kita mungkin tak dapat lihat dan ia boleh dibantu. Macam kita kata tadi, artificial intelligence is not to be a total replace, tapi dia membantu kita untuk memberikan satu keputusan yang lebih mantap dalam menggunakan pelbagai jenis data dan pelbagai jenis sensor ni. Jadi hari ini mungkin musim COVID, banyak sebenarnya aplikasi bagaimana kita mungkin nak trace perjalanan kontak-kontak yang terdekat, ataupun bila masuk dalam hospital tu, kalau gambar tu boleh nampak detect kan virus COVID tu, mungkin bila disemburkan hand sanitizer tu dia reflect mungkin biomarker. Jadi benda-benda macam tu kalaulah kita dapat usahakan, dan dia memerlukan sebenarnya kolaborasi antara engineer dan juga clinician, engineer dan juga petani kan, macam saudara Rafiq tadi cakap, berbagai agensi yang memainkan peranan. Dan saya kira benda ni semakin subur oleh Malaysia, dan kita kena sentiasalah melihat ruang-ruang kerjasama yang ada bagi membolehkan kita membina satu sistem intelijen, sistem pintar, bukan saja dalam bidang pertanian, bahkan kesihatan dan dari segi infrastruktur. Kita ada bagaimana nak detect jalan yang rosak dan sebagainya, dan buat satu feedback automatik. Dan hari ini kita dapat automatic message daripada Majlis Keselamatan Negara dan berkenaan kematian naik turun dan sebagainya. So this feedback ini perlu disalurkan dalam keadaan yang lebih pintar, dan keputusan itu berdasarkan bukan teka-teka, bukan cuba-cuba, tetapi berdasarkan satu model yang baik. Jadi sedikit daripada saya. Jadi kalau mungkin ada di sana yang berminat untuk kita hasilkan bersama dengan Aeronerve dan juga Singularity Asia, bolehlah lepas ni kan, mungkin saudara Muslim gunakan promote kan. Jadi itu sikit lah tentang AI dan machine learning, apa yang kita boleh bantu untuk jana usaha. Okey, terima kasih kepada Dr. Khair atas penceritaan pengalaman, perkongsian pengalaman tadi, bagaimana Dr. Khair mengaplikasikan artificial intelligence dan machine learning dalam khususnya dalam bidang kesihatan dan pertanian. Jadi seterusnya kita pergi pada final round, iaitu boleh setiap ahli panel kongsikan harapan ataupun pandangan tentang masa depan aplikasi teknologi dalam bidang pertanian di Malaysia ni. Jadi kita boleh mula dengan Dr. Khair. 2 minit Dr. Khair. Dengar Dengar. harapan. Okey, harapan saya, apa yang saya lihat mungkin agak baru bermula tapi berada pada landasan yang baik, ialah kolaborasi antara agensi-agensi kerajaan yang terlibat dengan researcher di universiti dan pihak-pihak yang berkenaan seperti pihak kontraktor untuk membangunkan sistem yang bersepadu. Jadi ini saya kira kelebihan, kalau boleh saya kongsikan, di Universiti Oxford. Di universiti saya sendiri, di tempat saya buat itu, kelilingnya adalah hospital. Jadi ada yang buat tentang kanser, ada yang buat tentang image, signal processing dan sebagainya. Jadi dia dapat data, satu kolaborasi yang mantap. Sebab bila kita kata big data ni, tak nak kita perlukan data yang banyak. Tsunami data tadi. Kan? Daripada tsunami data tu baru kita boleh buat keputusan yang lebih tepat. Sebagaimana perjalanan budak kecil tadi, kalau kita dudukkan dia kat dalam bilik tanpa bagikan input, buku dan sebagainya kan, ataupun tengok menonton video yang boleh merangsang otak dia menerima input yang baru, maka kita tidak akan dapat budak yang cemerlang bila dewasa ni. Begitu juga dengan satu sistem. Kita perlukan input, kita perlukan data untuk kita bangunkan sistem yang menuju ke arah ketepatan. Kita tidak boleh mencabar ciptaan Allah Ta'ala yang membuat, of course 100% kejituan precision accuracy dia, timbang keputusan yang sangat baik. Tapi paling tidak kita boleh cuba mendapatkan, kalaupun tidak 100%, mungkin 99% ketepatan keputusan. Jadi benda tu memerlukan kolaborasi yang strong dan keterbukaan untuk masing-masing share resource, dan tak adalah seperti katanya kita lokek ilmu, lokek tenaga dan sebagainya. Jadi benda ni yang kita kena sebanyak-banyakkan, dan insyaAllah saya harap industri yang kata belakang dan kepintaran buatan ni akan ke depan lah. Malaysia tidak kurang tenaga intelek dia bagus, semua resource mungkin kita perlu sepadukan. Allah Ta'ala alam. Terima kasih. Jadi Encik Afif. Okey, jadi harapan saya ataupun apa yang saya fikir tentang pertanian ni,
saya seru agar lebih ramai golongan teknokrat menceburi bidang pertanian, ya, anak-anak muda, golongan yang berpelajaran tinggi, ya, untuk ceburi bidang pertanian. Sebab satu, kita kena pecahkan stigma masyarakat bahawa pertaniannya adalah satu sektor yang tidak lumayan, ya. Satu, sebab pertanian ni sebenarnya sangat lumayan, ya. Nombor dua, kita kena betul-betul sedar yang pertanian ni adalah satu sektor yang amat penting dan amat strategik untuk negara. Jadi ianya sebenarnya adalah satu tanggungjawab bagi mereka yang ada kebolehan untuk betul-betul membangunkan sektor pertanian lah. Dan nombor tiga, stigma masyarakat tentang betapa pertanian ni adalah kerja yang kotor, kerja yang mundur, kerja yang tak glamour. Itu adalah satu benda yang kita perlu sanggah juga. Sebabnya sekarang kita tengok bagaimana teknologi, bila kita boleh kata forefront teknologi, teknologi yang betul-betul maju, kita boleh guna teknologi itu untuk diaplikasikan dalam pertanian. Siapa sangka dulu penggunaan, bila kita cakap pasal drone dan sebagainya, siapa dulu yang fikir drone ni boleh guna untuk pertanian? Tak pernah terfikir dekat Malaysia, at least dulu, kalau kita kata 10 tahun yang lepas, sebab kita nampak drone itu sebagai satu benda yang terlampau canggih. Sekarang ianya boleh digunakan dalam pertanian. Jadi penggunaan teknologi ini sebenarnya, the limitation of penggunaan teknologi ini hanyalah pada kita punya mindset sebenarnya. Kalau kita boleh set mindset rakyat Malaysia supaya menerima teknologi itu untuk diaplikasikan dalam setiap bidang, maka bidang pertanian ni pun boleh akan maju. Kita dah tengok bagaimana Malaysia ni potensi kita besar. Macam Dr. Hayes cakap sebentar tadi, potensi dia besar. Kita ada researcher macam Dr. Hay dan yang lain-lain, kita ada universiti, kita ada research center, agensi kerajaan, kita ada banyak profesional yang memang kerjanya adalah untuk menghasilkan teknologi yang bersesuaian dengan keperluan di negara kita, tapi tak dapat peluang sebab tak ramai orang yang menceburi bidang pertanian yang create the demand untuk teknologi. Jadi itulah harapan saya supaya demand tu akan ada dalam masa hadapan. InsyaAllah. Okay, Cik Nizal, boleh terus? Okay, Cik Nizal. Okey, baik. Saya rasa mudah saja. Kita perlu hasilkan lebih banyak makanan, kita perlu hasilkan lebih banyak hasil pertanian. Pada tahun 2003 kita punya populasi, kalau kita tengok 23 juta kita punya populasi rakyat Malaysia, tapi masuk pada tahun 2020 kita nak kata hampir dalam 18 tahun 17 tahun kita dah melonjak kepada 32 juta rakyat Malaysia. Maksudnya dalam tempoh 17 tahun kita punya populasi kat negara kita ni masih sudah meningkat kepada 9 juta. Nak ceritanya semakin banyak. Kalau kata dulu tahun 2003 kita kekurangan nasi sebanyak 60%. 60% pada tahun 2003 tak sama dengan 70% pada tahun 2020. Nak cerita ni memang kita perlu address isu food security ni pada tahap yang sangat-sangat kritikal. Dan sudah tentu bila cakap tentang aplikasi teknologi, sebenarnya golongan muda ni yang paling dekat dengan teknologi. Golongan muda adalah golongan yang lahir-lahir ni memang dia dah nampak kamera, dah ada TV. Kita kata kita mak bapak kita lahir-lahir belum lagi nampak lagi benda teknologi sini. Tapi yang ceritanya generasi kita generasi yang telah yang membesar dengan teknologi. Dan harapan implementasi teknologi ni dalam bidang pertanian ni sangat-sangat pada orang kata pada bahu atau pada orang kata inisiatif orang muda sikit sekali. Nak tak nak memang kita kena mengintegrasikan orang kata generasi yang membesar dengan teknologi, dalam masa yang sama dapat mengimplementkan teknologi ini dalam pertanian supaya objektif dia adalah seperti yang kita dah bincang dari awal tadi, adalah untuk meningkatkan penghasilan makanan kita, bukan sekadar untuk kita kata bukan sekadar untuk bisnes lah, bukan sekadar untuk mendapat keuntungan, tapi yang paling penting adalah kita nak feed rakyat kita nak feed orang kata manusia yang berada dalam negara kita, kerana manusia itulah sumber kepada kita punya orang kata ekonomi negara kita. Saya itu saja dulu saya. Okay, jadi saya boleh simpulkan daripada ketiga-tiga ahli panel, daripada harapan dan impian yang anda kongsikan dengan para penonton dan dengan masyarakat, dan khususnya kita harap harapan ini sampai kepada pihak yang buat keputusan dan polisi. Jadi saya ingin simpulkan yang pertama iaitu sinergi tenaga antara semua pihak, sama ada researcher, industri, pihak funder dan juga kerajaan. Dan juga kita perlu memecah stigma pertanian itu kotor dan lekeh, iaitu dengan
memberi pendedahan kepada anak-anak muda bahawa mereka boleh implementasikan teknologi yang mereka gunakan sekarang ini dalam bidang pertanian dan jadikan ia menarik, dan seterusnya mewujudkan demand kepada pengaplikasian teknologi ini dalam bidang industri, dan seterusnya menghasilkan satu canvas nasional yang strategik, khususnya dalam bidang food security, yang mana kita harapkan ada canvas yang luas ini tindakan-tindakan itu boleh dipecahkan dan dicerakinkan supaya setiap pihak dalam ekosistem pertanian ini dapat menjalankan dapat membantu menjamin keselamatan makanan, khususnya dengan mengaplikasikan teknologi. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada para ahli panel, Dr. Khair, Encik Afif dan Encik Nizal atas kesudian untuk bersama kita pada hari ini untuk sama-sama berkongsi berkenaan dengan Agriculture 4.0. Jadi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Stay at home, stay safe. Jumpa lagi untuk sesi yang akan datang. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih. Sama-sama.